Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam kelas Select Excel bersama Cedet. Okey, hari ini saya akan kongsikan dengan anda tajuk drop down list dalam Excel 2016. Kita juga boleh gunakan untuk Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 dan Excel 365. Okey, kita mulakan. Pergi kepada yang pertama, kita tengok drop down list. Satu. Okey, saya ada dua sheet dekat sebelah sini, dua sheet. Jadi, sheet yang pertama ni, sheet yang kedua ni, kita ada nama-nama courier, Polaju, JNT and Citylink. Dan yang pertama tadi kita tengok please choose your courier. Kat sini kita nak letakkan drop down arrow kat sini untuk kita pilih antara tiga-tiga courier ni. Okey. Jom kita mulakan. Okey, langkah pertama, pergi dekat data. Klik dekat ni, dekat data validation. Klik dekat data validation, dekat allow ni, pilih list. Dan dekat source bawah tu, dekat source, kita pergi dekat source 1 ni, kita highlightkan daripada A1 sampai A3 dan kita tekan OK. Jadi, kita tengok A dah ada. OK, boleh pilih yang mana satu kita nak daripada drop down arrow ni. OK, itu yang pertama. Dan satu lagi, kalau kita nak tambah data, contoh kat sini kita nak tambah satu lagi courier yang kita nak pilih nanti, kita tak boleh dengan cara ni, kita tak boleh tambah di yang keempat, di row yang seterusnya, row yang keempat, kecuali kita kena pergi balik dekat data validation tadi untuk edit. Okey. Tapi kalau kita nak tambah macam tu saja, kita hanya perlu insertkan di tengah-tengah ni, insertkan satu row dekat tengah ni. Okey, di atas ataupun di bawah JNT. Bila kita insert, kita masukkan, contoh tadi saya kata di DHL, kita masukkan DHL, kita tekan enter dan kita pergi check balik dekat drop down list kita tadi. Ya, dah tambah. Okey, dah ada, nampak? Kan senang? Okey, itu cara yang pertama. Contoh yang kedua saya nak bagi, kita pergi dekat drop down list yang kedua ni. Kalau kita tengok yang tadi, kelemahan dia, kalau kita delete dekat source ni, semua kat sini akan hilang, drop down list ni akan hilang. Itu kelemahan dia. Tapi kalau kita pergi cara yang kedua ni, buat yang sama tapi kita tak ada source. Source yang macam ni kita tak ada. Kita pergi yang dekat drop down list ni, pergi dekat data validation kita. Kat bawah ni macam tadi juga sama, pilih list. Dekat source kita cuma typekan post laju, apa lagi tadi? Post laju, JNT, dan satu lagi Citylink. Okey. Post laju, JNT dan Citylink. Kita tekan OK. Kat sini pula. Tak apa, kita boleh pindah je kat situ. Alright. Okay. Sepatutnya buat dekat sini tadi, tapi dah terbuat kat sini, kita boleh pindahkan dia punya sel ni dekat sini. Sama juga, dia akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, nampak? JNT, Citylink dan ni. Jadi, sebab kita tak ada source, jadi source tu kalau orang tak boleh delete ataupun kita tak boleh terdelete sebab source dia ada dekat dalam ni. Jadi dia akan permanent. Kalau kita nak edit, kita kena pergi balik dekat data, pergi balik dekat data validation. Kalau nak clear, klik kat sini. Kalau nak clear all, nak buang. Kalau kita nak tambah, kita boleh edit kat sini. Tambahkan satu lagi, contoh kita nak tambah DHL, ataupun satu lagi, kita nak masukkan satu lagi Skynet. Okey, kita tengok. Okey. Dan kita dah tengok post laju, JNT, Citylink, DHL dan Skynet. Okey, mudah bukan? Okey, seterusnya drop down list which table. Ada satu lagi.
Yang ni lebih menarik. Kita akan pergi ke source dulu. Sebab kita akan mulakan dengan source ni. Kita akan jadikan dia dalam format table. Okay. Kita tekan button Ctrl T untuk jadikan dia format table. Jadi kita tengok my table has headers. Jadi kita klik situ sebab kita dah ada headers kat situ. Kita tekan OK. Jadi tengok kat atas ni dah jadi headers. Jadi kalau kita highlight ni, kita nampak nama dia table 5 dekat situ. OK, kita pergi ke drop down list kita. Kita akan jadikan dia dalam bentuk drop down list. Macam tadi juga. Pergi ke data. Data tab, pergi ke data validation. Tukar kepada list. Source, kat sini kita letakkan formula indirect sama dengan indirect buka kurung, lepas tu kita letakkan inverted comma. Saya besarkan sikit. Okey, inverted comma. Lepas tu kita letakkan nama tadi table 5. Table 5. Kemudian kita letakkan bracket. Dalam tu tadi ingat tak? Kita kata courier service. Courier service space service. Okey, kita tutup bracket, tutup inverted comma, tutup kurungan. Jadi kita tekan OK. Kita zoom balik. Dan kita nampak dah ada drop down list. Okey. Ada 3 Polaju, CityLink. Okey, sebab apa kita nak gunakan source ni yang format table ni, kenapa? Sebab dia kita tengok kat sini Sebelum tu saya bagi contoh kat sini sama dengan saya gunakan counter untuk untuk kita kira bilangan dalam ni. Ingat tadi saya gunakan table 5. Lepas tu dalam bracket tadi ada courier service. Tutup bracket, saya tutup, saya enter. Ada 3 kat sini Tengok ni 3. Bila saya tambah satu lagi kat sini, Skynet. Contoh letak Skynet, saya enter. Kat sini dah ada 4. Nampak bertambah. Maksud dia kat sini, bila kita gunakan format table, apa yang kita tambah kat sini dia secara automatik termasuk dalam range table tu, nama table tu yang kita letak tadi. Range table 5 ni. Dia akan automatik masuk. Jadi kalau kita tengok kat sini, tadi kita ada 3 saja kan sampai CityLink, sekarang dah ada Skynet. Ada tak yang kita baru ni dah masuk? Dah ada Skynet. Okey, kita pergi tengok satu lagi kita tambah. Ninja Van. Ninja Van, kita enter, kat sini tengok ada 5. Jadi kat sini kita tengok ada tak Ninja Van? Dah ada. Okey, memang terbaik kalau kita gunakan format table ni untuk kalau kita tambah data dekat source ni, kita tambah data tanpa kita perlu update ke apa, dia akan automatik ada dekat drop down list kita ni. Okey, itu saja. Saya rasa apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada diri saya sendiri. Kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda kongsikan dengan teman-teman anda supaya lebih ramai orang dapat ilmu untuk belajar dalam menggunakan Excel dengan lebih mudah. Okey, bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.